Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid 4 bijak. Hari ini kita berjumpa untuk topik sains tajuk tenaga. Tajuk ni sudah dah ajar sikit dalam kelas hari tu. Tapi dah dapat sambung lagi. Dan tajuk ni juga untuk PDPR akan datang dia pun akan bersambung. Okey, untuk hari ini untuk tajuk tenaga, kita akan kenali tentang ini adalah ringkasan pelbagai sumber tenaga. Tenaga daripada angin, ombak, matahari, bahan radioaktif, macam nuklear tu kan. Air, elektrik, geotermal, bahan api fosil dan juga terdiri pada biogeosim, itu daripada sisa haiwan dan tumbuhan. Yang saya nak terangkan hari ini adalah tenaga dan sumbernya. Hari itu saya dah terangkan dalam kelas mengenai tenaga pada air, matahari, biogeosim dan saya terangkan sikit tentang geotermal. Untuk hari ini saya akan sambung tentang tenaga, sumbernya daripada angin. Awak boleh juga rujuk dalam buku teks awak muka surat 125. Dan saya terangkan tentang yang tenaga. Yang pertama hari ini adalah tenaga lah, yang memberi tenaga. Tenaga, sumber tenaga hari ini adalah mengenai angin. Angin adalah angin yang bertiup kuat untuk menggerakkan kincir angin untuk menjanakan elektrik. Ni saya ambil contoh gambar dekat Masjid Kuala Perlis. Dia menggunakan kincir angin ni didirikan untuk menggerakkan lampu-lampu ni. Tapi yang saya baca, Malaysia dia kurang menggunakan tenaga daripada angin sebab kelajuan angin di Malaysia tak sama macam kat luar negara. Tapi dekat luar negara ada dia menggunakan tenaga elektrik daripada angin. Kita kurang mempraktikkannya, kurang mengamalkan tenaga elektrik daripada angin sebab tenaga angin kita tak kuat macam dekat luar negara. Kalau tanya saya kenapa ya? Tapi kita cuba juga dekat ni. Contohnya ada dekat ni. Dekat Masjid Kuala Perlis ni, di Perlis, dia cuba juga menggerakkan lampu-lampu ni menggunakan kuasa angin. Nuklear. Bahan nuklear ni seperti uranium. Uranium ni bahan dia tu lah kan. Digunakan untuk menghasilkan elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Ni lah. Dia akan menghasilkan daripada uranium ni, dia disalur-salur semua ni kepada semua ni. Dan dia akan menjana tenaga elektrik. Saya tak tahu sejauh mana Malaysia mempraktikkan bahan daripada nuklear ni. Cuma kalau baca lebih lanjut lagi, nuklear ni bahan yang sumber yang perlu sentiasa ada, perlu diperbarui dan juga melibatkan kos yang banyak jugalah. Maksudnya Malaysia ada tenaga elektrik, tapi kebanyakan kita hasilkan tenaga elektrik ni daripada sumber air, daripada stesen jana kuasa elektrik yang panggil hydro tu semua kan. Nuklear pun salah satu sumber tenaga. Dia perlu menggunakan bahan uranium ni. Bahan uranium ni yang susah sikit nak dapat. Lepas tu kita juga menggunakan sumber tenaga daripada bahan api fosil. Daripada petroleum, yang daripada bawah tanah kan. Gas asli dan arang batu dibakar untuk menjanakan elektrik. Kalau tengok ni kadar gas kat awak ni kita menggunakan gas asli. Ni pun bahan api fosil lah. Petroleum. Lepas tu ni adalah contoh arang batu. Kalau dulu kita gunakan tenaga steam untuk kapal dan kereta api dulu-dulu lah. Sekarang kita tak gunakan ni lah sebab kapal terbang pun dengan itu menggunakan petroleum. Kalau dulu tenaga steam ni, tenaga wap air tu dibakar arang tu, barulah kereta api tu akan bergerak. Tapi sekarang kita menggunakan tenaga juga daripada petroleum, minyak kereta untuk bergerak semua kan. Gas asli untuk masak dan arang batu. Seterusnya kita juga menggunakan tenaga daripada ombak. Ombak yang kuat tu kita gerakkan untuk menjanakan tenaga elektrik. Macam ni lah, air yang kuat tu dia akan putar untuk menghasilkan tenaga elektrik. Menjana ni menghasilkan tenaga elektrik lah. Dia kena air yang kuat. Malaysia saya tak tahu sejauh mana kita dah mempergunakan tenaga ombak ni. Tapi yang saya baca, yang saya
cari. Okey, dekat luar negara ada. Sebab bila ombak dia macam ni, ombak dia sangat kuat. Yang ombak yang kuat ni lah baru boleh menghasilkan dan menggerakkan tenaga, menjana hasil tenaga elektrik tu. Kalau yang perlahan dia tak boleh menjana. Maksudnya dia memerlukan ombak yang kuat ni. Ombak biasanya macam ni, kalau kat Malaysia biasanya pada musim terhujung je. Kalau ombak biasa tenang, dia tak kuat, dia tak boleh menjanakan ni untuk menggerakkan turbin untuk menjanakan elektrik. Okey, seterusnya bentuk tenaga. Okey, bentuk tenaga ada macam-macam ya. Okey, yang pertama adalah tenaga suria. Ini diperolehi daripada matahari. Tenaga suria ni lah yang boleh mengeringkan baju awak, yang berikan kita rasa panas. Okey, tenaga suria ni berasal daripada matahari. Kalau nak tengok gambar dengan baca lebih lanjut, awak boleh rujuk ke teks awak, muka surat 126 dan 127. Okey, tenaga haba ni ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Apa-apalah awak guna air yang panas tu, okey, ada tenaga haba. Awak masak cherry elektrik yang panas tu pun ada tenaga haba. Lepas tu tenaga haba tu daripada arang yang kita bakar masa nak makan sate kan, nasi raya tu kan. Tu pun tenaga haba. Dia pada objek yang panas. Contohnya saya kata ni, kalau awak sentuh inilah iron lah, striker tu kan, tu memang nampak tenaga haba. Ataupun kalau awak main game lama sangat kat telefon awak pun kan rasa panas kan, maksudnya itu ada tenaga haba. Okey, tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan pada objek yang memancarkan cahaya. Contohnya lampu sulur. Okey, itu maksudnya tenaga cahaya. Bentuk tenaga dia adalah tenaga cahaya. Okey, seterusnya adalah tenaga bunyi. Tenaga bunyi ni dihasilkan oleh objek yang bergetar. Contohnya gitar bila petik kan, bila tali tu bergetar dia akan menghasilkan tenaga bunyi. Bila benda tu bergetar dia akan menghasilkan tenaga bunyi. Tenaga bunyi tu contoh bentuk tenaga juga. Okey, seterusnya ialah tenaga elektrik. Tenaga elektrik ialah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Contohnya dalam satu litar elektrik yang lengkap, yang kalau ingat lagi masa belajar tahun 2 tu, yang terdiri daripada komponen ada lampu, ada mentol, ada sel kering, ada wayar komponen semua kan. Bila menyala, komponen tu lengkap, maksudnya itu adalah tenaga elektrik yang mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Kalau tak lengkap dia tak menyala dan tenaga tu benda tu tak mengalir arusnya, itu bukan litar elektrik yang lengkap. Senang nak faham, bila tekan switch, lampu bilik awak menyala, tu adalah litar elektrik yang lengkap. Awak tahu kan, bila awak tersalah pegang tangan awak basah ke, boleh berlaku renjatan elektrik. Okey, seterusnya tenaga kimia. Tenaga tersimpan dalam bahan makanan, bahan api fosil, biodiesel atau bateri. Okey, dalam bateri tu awak tak nampak, dalam tu dah guna bahan-bahan kan, dalam tu ada tenaga kimia. Dalam bahan api fosil juga, macam arang tu semua kan, dalam tu ada tenaga kimia. Lepas tu ada dalam petrol awak semua yang tersimpan tu kan, dalam bahan bakar petroleum tu kan, tu pun ada tenaga kimia. Lepas ni awak akan belajar lebih lanjut lagi ya, tentang perubahan tenaga. Okey, seterusnya adalah tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni dipunyai oleh objek yang bergerak. Maksudnya objek yang bergerak je dia ada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni macam tenaga gerakan. Okey, contohnya basikal yang berpusing laju. Okey, lepas tu ada tenaga gerakan. Ataupun awak pusing. Tenaga kinetik, tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Okey, contohnya kereta api sedang bergerak, kapal terbang ke, kereta ke, masa dia sedang bergerak tu, dia ada tenaga kinetik. Okey, kalau senang nak faham juga, tenaga kinetik ni macam awak pasang kipas, lepas tu kipas tu berpusing. Masa sedang berpusing tu lah, dia ada tenaga kinetik ataupun tenaga gerakan. Okey, tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada ketinggian diregangkan atau dimanfaatkan. Maksudnya tenaga keupayaan itu tersimpan. Contohnya awak gunakan spring. Okey, bila awak tekankan spring ataupun awak regangkan benda tu, spring kan bila kita regang dia akan kembali ke tempat asal kan. Masa awak regangkan tu, tarik macam tu kan. Itulah, spring tu tarik macam tu, regangkan. Masa tu ada tenaga keupayaan yang tersimpan dalam tu. Ataupun tenaga keupayaan ni boleh juga masa awak tengah main
flying fox benda awak duduk tempat tinggi pada atas tu, lepas tu dia akan bergerakkan benda tu kan. Kalau biasa pergi dekat taman tema lah, letak PTP tu kan, dekat Kemerahan, maaf, Genting Highland kan, bila bermain benda tu, okey, dia akan basuh dari tempat tinggi ke bawah tu, masa benda tu masa tu ada tenaga keupayaan. Okey, seterusnya ialah tenaga nuklear yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Bahan tu adalah yang menghasilkan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni okey, nanti saya kasih ceritakan lebih lanjut lepas ni apa lagi kepentingannya kegunaan tenaga nuklear. Okey, hari ni yang awak kena faham adalah sumber tenaga. Kita belajar ni pada ombak, angin, lepas tu daripada nuklear, bahan aktif fosil, petroleum, semua tu, itu adalah sumber tenaga daripada matahari yang tu dah pada kelas satu daripada biodiesel, daripada air, itu adalah sumber tenaga. Dan ini yang saya terangkan adalah tenaga kinetik, keupayaan nuklear, ini semua adalah bentuk-bentuk tenaga. Lepas ni kita akan sambung seterusnya tentang perubahan tenaga. Tajuk tenaga ni akan ada akan datanglah pada sesi pembelajaran seterusnya. Kalau tak silap saya minggu depan dalam Google Meet, insya-Allah. Okay, lepas ni boleh siapkan latihan. Kalau ada soalan boleh mesej Ustazah, WhatsApp Ustazah seterusnya. Okey, itu sahaja. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.